Aspek keagamaan antara perkhidmatan yang boleh ditawarkan kepada masyarakat Islam, terutama golongan yang sibuk berkejaya dan tidak mempunyai masa untuk menuntut ilmu atau mendalami agama. Tuntutan agama seperti baca Al-Quran, pelajari kaedah solat yang betul, pengurusan pentadbiran pejabat mengikut syarak antara bidang yang boleh ditawarkan kepada masyarakat Islam, khususnya mereka yang tidak mempunyai masa untuk menghadiri kelas fardu ain atau kelas membaca Al-Quran. Dan atas alasan itulah seorang anak muda ni, nama dia Muhammad Ammar Mirzan Abdul Kadir Jalani, umurnya 29 tahun, dia menubuhkan dakwah digital network yang dikenali sebagai Bidai. Kita saksikanlah bagaimana fungsinya Bidai ini yang akan mengakhiri Awani Pagi pada waktu ini. Sekian saja, saya Hakim Rahman. Saya Fizal Taman, Salam Rahman. Bidai ini model, konsep ataupun bisnes kita buat ni, hasrat kita nak menjadi konsultan. Kita adalah konsultan syariah. Jadi cara orang nak ambil kita as a konsultan, kita ada monthly fee lah untuk dia hire kita. So apa kita buat? Kita modus operandi kita akan hantar ustaz pergi ke rumah orang. Kita akan hantar ustaz pergi ke rumah, kita akan hantar ustaz pergi ke syarikat, kita akan hantar ustaz pergi ke hospital, klinik, farmasi. Dan banyak lagi lah yang kita buat setakat ni. Okey, sebagai contoh, bila kita hantar ustaz kita ke klinik sebagai contoh, so apa yang kita buat? Kita akan sit down bersama dengan nurse, doktor, staff dia orang semua. Kita akan cerita step by step bagaimana menjadi seorang doktor yang patuh syariah. Maknanya kita akan bahas berkenaan dengan macam mana etika pematuhan, kita kata aurat, sentuhan, kalau kita bab puasa macam mana contoh nak derma darah ketika bulan puasa, inhaler apa hukum dia, detail kita akan bahas untuk doktor. Melalui syarikat yang ditubuhkan Muhammad Ammar, beliau menawarkan kelas pengajian agama rumah ke rumah, hospital, klinik kesihatan, premis kerajaan atau swasta melalui ustaz penceramah atau tokoh agama yang menjalinkan kerjasama dengan Bidai. Pelanggan dikenakan bayaran secara bulanan atau tahunan berdasarkan kegerapan pengajaran dalam tempoh sebulan. Anak muda yang berlatar belakangkan pendidikan agama dari Hadratul Maut, Yaman itu menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Jabatan Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti dan Masjid di seluruh negara bagi mendapatkan khidmat imam, ustaz atau penceramah. Apa yang kita tawarkan sebagai contoh bila kita pergi ke klinik, selain daripada konsultan syariah itu sendiri, sebenarnya apa yang kami buat juga, kami membina SOP baru. SOP tambah nilai, SOP Standard Operation Procedure ni, kita guide doktor tu bukan hanya untuk sentuhan, untuk kita kata etika hukum hakam saja, tapi kita amalkan sunnah Nabi. Hari ni kalau kita perasan, kita masuk ke klinik dan sebagainya, kita akan diminta IC. Itu standard yang telah dibuat oleh kerajaan. Alhamdulillah kita menyokong tindakan yang dibuat oleh kerajaan, cuma kami menambah nilai. Kami dipanggil oleh KKM, kami bentangkan depan KKM. KKM ada keluarkan surat mengatakan benda ini tidak ada unsur-unsur kesalahan, tidaklah kata benda ini di bawah etika yang salah, tidak, sebab ini adalah tambah nilai. So apa kita buat? Daripada pesakit masuk ke klinik lagi, masuk hospital lagi, kita dah ada buat SOP. Apa contoh? Bila Nabi SAW bertemu dengan pesakit, Nabi kita ni akan senyum, Nabi akan tegur. Jadi kita ubah SOP ini. Lama kelamaan menjadi satu perubahan pada staf kita. Bukan hanya doktor, bahkan di bahagian kaunter ke, di bahagian bagi obat ke, semua akan terkesan. Sama juga untuk kita buat sekarang ni ke rumah-rumah. Kita hanya bukan mengajar, orang tanya ustaz datang ke rumah ni belajar apa? Okey, kita bukan hanya belajar Quran, Iqra', tidak. Kita juga menekankan tentang fardu ain. Setakat ni Bidai kita ada lebih kurang 10,000 ustaz dan ustazah di seluruh Malaysia. Setakat ini lebih 100 buah premis kerajaan dan lebih 100 syarikat swasta mendapatkan konsultasi agama dari Bidai. Alhamdulillah, sekarang ini kalau di klinik, hospital, farmasi, kita ada lebih kurang 100 klinik, hospital dan farmasi. Untuk syarikat ni ada 100 lebih juga. Cuma yang tengah sedang menaik sekarang ni, kita ada untuk rumah ke rumah, yang mana kita pergi hantar ustaz ke rumah orang. Sebab tu kita namakan platform kita Bidai, iaitu to be a da'i. Maknanya kita ni nak menjadi a da'i. Kita nak menjadi da'i. Apa beza ulama dengan da'i? Ada ulama membahaskan perbezaan di antara istilah ulama dengan da'i. Jadi saya nak sebut da'i ni adalah orang yang tarik, ajak. So kita pergi cari orang, kita pergi rumah orang. Bukan kita
iklan orang mari kat kita. Jadi di antara keunikan dalam bidai ini, bukan kita jemput orang mari kat kita, sebab tu kita hanyalah office, kita tidak ada pusat pengajian. Pusat pengajian kita adalah di rumah orang. Perniagaan perkhidmatan yang ditawarkan bidai tidak terlepas dari penggunaan media sosial untuk pengiklanan dan sebagainya. Apa yang bidai lakukan, kita buat marketing lah. Okay, kita buat marketing dengan Google Ads-nya, YouTube Ads-nya, pelbagai platform-platform marketing hari ini kita buat. So bila kita dah dapat orang nak belajar, maka kita akan matchkan dengan ustaz dan ustazah yang berdekatan, yang mana tak akan lari jauh daripada radius rumah dia. Beliau menjelaskan perkhidmatan dakwah itu mendapat pengiktirafan dari Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan 4 Jabatan Mufti, masing-masing Mufti Wilayah Persekutuan, Mufti Selangor, Pahang, Pulau Pinang. Bahkan ustaz yang dibekalkan oleh bidai perlu memiliki tauliah dari Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri.